Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu bil qabul wa tamami kulli sulin wa ma'mul wa salahi sya'ni zahiran wa batina fid dini wa dunya wal akhirah. Dafi'atan li kulli syar, jalibatan li kulli khair lana wa liwalidina wa li ahbabina wa li masyaikhina wa li muallimina ma'al lutfi wal afiyah. وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدنا ولد أدنان وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita diberikan kesempatan sekali lagi untuk bersama bagi menyambung pembacaan kitab Adab Perempuan. Seperti malam-malam yang sudah, kita masih lagi membicarakan beberapa adab yang perlu dilakukan beberapa perkara yang perlu dilakukan dan disempurnakan oleh seorang perempuan secara khasnya dan secara umumnya bagi semua. Orang lelaki pun boleh mengikuti apa jua adab yang diterangkan dalam kitab ni, walaupun secara khusus ditujukan kepada orang perempuan. Jadi mudah-mudahan insya-Allah dengan kita mengkaji dan juga memahami serta mempelajari segala adab-adab yang diajarkan dan ditentukan dalam kitab ini dapatlah menjadi panduan dalam kehidupan kita untuk bertambah baik dalam menyempurnakan suruhan-suruhan Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala sangat kasih kepada orang yang sentiasa memperbaiki dan memperelokkan dirinya untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala, seperti mana firman-Nya, innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat kasih terhadap orang-orang yang senantiasa berusaha untuk memperbaiki dan juga memperelokkan dirinya dalam menyempurnakan segala perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang seterusnya, setelah kita selesai membicarakan tentang adab tidur dan juga beberapa adab yang lain, maka malam ini kita akan sambung pada salah satu daripada adab yang penting juga dalam kehidupan seseorang, iaitu berkenaan dengan adab makan. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang kitab, pelajaran yang ke-23, ini berkenaan adab makan.
Berkenaan adab makan. Jadi makan ini merupakan salah satu perkara yang Allah Subhanahu wa taala tentukan dan Allah Subhanahu wa taala aturkan kepada hamba-hambanya, bukan saja di kalangan manusia, bahkan segala makhluk yang memiliki nyawa seumpama binatang, dan selain daripada itu Allah Subhanahu wa taala sediakan atas mereka itu rezeki seumpama makanan, yang mana makanan ini merupakan salah satu daripada tabiat, kebiasaan seorang manusia. Seperti mana tidur yang Allah Subhanahu wa taala jadikan ia sebagai salah satu daripada keperluan untuk mengembalikan tenaga dan kesihatan kepada manusia, maka makan juga termasuk salah satu daripada perkara ataupun tabiat ataupun fitrah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada manusia sebagai wasilah untuk menjaga kesihatan dan mengembalikan kekuatan pada tubuh. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Quran, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wahai anak-anak Adam, pakailah pakaian kamu yang indah, berhias pada tiap-tiap kali kamu ke tempat ibadah, ataupun ketika kamu nak mengerjakan ibadah seumpama solat. Jadi Allah perintahkan kepada kita apabila nak pergi ke tempat ibadah seumpama masjid, surau, madrasah, sekolah, yang mana kita nak menyempurnakan perintah-perintah Allah, maka disuruhlah atas kita ni supaya memperindahkan pakaian kita, memperelokkan pakaian. Maknanya pakailah pakaian yang terbaik, pakaian yang bersih. Kalau ada yang baru, pakai yang baru. Mana pakaian yang cantik lah untuk kita menunaikan ibadah, untuk kita menuju ke tempat-tempat yang baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan makanlah serta minumlah daripada segala perkara-perkara yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada perkara-perkara yang halal dan sumber yang baik. Dan jangan pula kamu melampau, yakni jangan melebihi. Walaupun disuruh untuk berhias, tapi jangan melampau-lampau dalam berhias. Walaupun disuruh untuk makan dan minum, jangan sampai kita berlebih-lebihan dalam makan dan minum, sehingga apabila kita makan dan minum sehingga menyebabkan tubuh kita tu mengalami mudarat kerana penyakit, ataupun dengan sebab makan dan minum yang berlebihan menyebabkan kita malas untuk beribadah, ataupun kerana nak makan dan minum sehingga kita melakukan kemungkaran, mencari daripada sumber yang haram, makan daripada perkara yang tak dihalalkan, maka Allah kata jangan kamu melampaui. Walaupun disuruh untuk makan dan minum, tapi jangan kamu melampaui. Kerana Allah Subhanahu wa taala sangat tidak suka orang yang melampaui batas, yakni orang yang berlebih-lebihan terhadap perkara-perkara yang diharuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makan ni termasuk perkara yang haruslah, tetapi jangan sampai berlebih-lebihan, jangan sampai melampau-lampau. Kerana kita memerlukan makan sebagai penampung untuk meneruskan kehidupan, namun bukan hidup untuk makan semata-mata. Ini kita kena faham. Okey. Jadi apabila nak makan ni adalah adab dan aturannya, yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebahagiannya itu termasuk dalam adat-adat yang dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu, tetapi membetuli dengan keelokan dan membetuli perkara yang dikehendaki oleh syarak. Kerana pada bab makan ni ada celaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam satu hadisnya, tidaklah ada sesuatu perkara yang dilakukan oleh manusia itu termasuk dalam perkara yang terlebih buruk melebihi daripada mereka yang memenuhkan perutnya itu dengan makanan. Ni, penuhkan perut dengan makanan pun termasuk dalam satu perbuatan yang buruk dan dicela oleh Nabi SAW, dan dicela pada syarak. Dan Nabi menyatakan lagi, cukuplah bagi manusia itu beberapa suapan agar dapat dia meneruskan kehidupan dan beraktiviti. Mana kita makan ni sekadar untuk menambah tenaga, supaya tidak berada dalam keadaan kelaparan, supaya kita ni nak beribadah pun jadi
sempurna, tak tertekan dengan rasa lapar, kita nak buat kerja pun dalam keadaan sihat, kuat dan sebagainya. Okey, maka apabila perlu, Nabi kata, dan jika harus lebih, kalau memang nak mengambil lebih, maka jadikanlah perut kamu itu dibahagikan kepada 3 pembahagian. Sepertiga dimasukkan untuk makanan, sepertiga dimasukkan untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk udaranya ataupun untuk nafasnya. Tu perut kita ni. Anda kata kalau kita makan sampai 1/3, sepatutnya 3/3 penuh dengan makanan. Sampai air pun tak boleh nak masuk. Sampai terkadang bila banyak sangat makan, udara pun tak boleh masuk, jadi mengah. Jadi lelah. Makan sampai lelah. Makan sampai semput. Kenapa? Ruang yang sepatutnya dibahagikan kepada 3 tu, iaitu untuk makanan, untuk air dan juga untuk udara, dipenuhi semata-mata dengan makanan. Jadi setiap perut yang dipenuhi dengan makanan, maka dia akan mudah didatangi oleh penyakit. Kerana banyak penyakit berpunca daripada perut. Yang ini banyak penyakit tu berpunca daripada makan. Okey, jadi perut ini merupakan salah satu daripada anggota zahir juga. Seperti mana kita nyatakan pada kuliah-kuliah yang terdahulu berkenaan tentang 7 anggota zahir yang dinyatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala sebagai nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iaitu di antaranya kita ulang semula, 2 mata yang boleh memandang, 2 telinga yang boleh mendengar, lisan yang boleh berkata-kata, 2 tangan, kemudian perut, kemaluan serta 2 kaki. Ini 7 anggota yang termasuk dalam nikmat yang besar. Walaupun perut tu di dalam, tetapi kita nak penuhkan perut tu, dia menggunakan perkara yang datangnya daripada luar. Sebab tu dia termasuk dalam anggota zahir. Apa dia? Makanan yang kita masukkan dalam perut. Jadi apabila perut kita ni dia berkehendak kepada makanan, maka ketika itulah kita usahakan sama ada daripada cara yang haram ataupun cara yang halal. Sebab tu perut ni pun nanti akan menjadi salah satu yang akan diberati dengan segala hukum hakam Allah Ta'ala. Akan ditanya makan apa, kemudian dapat daripada mana sumber tu untuk dijadikan makanan. Semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu kita kena perhatikanlah apa yang kita makan tu, kita kena perhatikan. Kerana setiap butir daging kita yang tumbuh daripada sumber yang haram, maka neraka itu terlebih utama untuk jasad itu. Kerana itu kita kena perhatikan. Nak makan boleh, tapi jangan sampai melebih-lebih. Sebab kita lihat salah satu daripada sifat ataupun kelakuan masyarakat kita ataupun kita sendiri di akhir zaman ini, kita lebih tertumpu kepada keenakan dan kelazatan pada makanan. Sehingga terkadang ada sebahagian daripada kita ni sanggup berjalan menuju ke satu tempat yang jauh. Umpama contoh dengar di sini ada viral makanan ni, walaupun daripada tempat rumah dia menuju ke tempat tu mungkin memerlukan perjalanan sampai setengah jam balik, setengah jam pergi pun sanggup pergi, semata-mata kerana untuk memenuhi keperluan perutnya. Kalau di sini ada, sini pergi. Kalau di sini ada lagi, sini pula. Walaupun berbelanja dengan perbelanjaan yang besar sekalipun, sanggup dikeluarkan demi untuk mencari kenikmatan nafsu semata-mata. Tetapi kalau kita lihat, bila dinyatakan tentang adanya pengajian ilmu, adanya ceramah agama, adanya solat berjamaah, walaupun dekat dengan rumah pun berat nak pergi. Walaupun percuma pun rasa susah nak pergi. Tapi kalau yang berbayar ni, semua habis kita bawa. Berbondong-bondong ahli keluarga kita semata-mata kerana nak makan. Tapi kalau bab ibadah, tak apalah, nantilah, lain kali boleh. Tu macam-macam alasan kita. Jadi kita renungkanlah. Kerana tu jangan sampai kita termasuk dalam golongan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan, iaitu golongan yang musrifun. Ini orang yang berlebih-lebih dalam mencari keperluan yang diharuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka termasuk dalam orang yang berlebih-lebih dalam makan ni, iaitu mereka yang sanggup sanggup berusaha untuk mendapatkan kenikmatan dan kelazatan dalam makanan, sehingga berjalan jauh, berbelanja yang besar hanya semata-mata untuk merasai lazatnya makanan. Nak makan yang lazat tu tak salah, tapi jangan sampai melampau-lampau. Okey, tu kita kena ingat. Okey, baik. Kerana tu kita kena perhatikan apa yang kita makan. Kerana makanan ni dia terkadang memberi manfaat, dan terkadang makanan ini akan memberi mudarat atas kita. Makanan yang memberi manfaat adalah makanan yang
boleh menjadi sebab kepada tubuh kita semakin sihat dan memberi kekuatan kepada kita untuk menjalani perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala ataupun untuk menjalani kehidupan di dunia. Tetapi makanan yang bermudarat itu iaitu setiap makanan yang apabila kita makan boleh mengakibatkan kesakitan pada tubuh badan, yang boleh menyebabkan lemah pada tubuh badan. Yang paling berat sekali mudaratnya makanan ni sehingga menyebabkan kita malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Kita lihat apa yang dinyatakan dalam kitab ini. Pelajaran yang ke-23 berkenaan tentang adab makan. Bagaimana cara yang sepatutnya bila kita berada di hadapan hidangan. Ni bila nak makan tu apa yang perlu ada? Adakah semata-mata bila terhidang kita pun popak copak makan saja? Ataupun ada adab-adab yang elok yang dituntuni oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana kalau kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan berkenaan tentang kesempurnaan akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran. Allah menyatakan wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada pada keelokan akhlak yang sangat agung, yang sangat mulia, yang sangat istimewa dan yang paling terbaik. Jadi akhlak di sini menunjuk kepada segala kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan tertentu pada akhlak Nabi pada ibadah saja, tak. Pada semua perbuatan Rasulullah itu merupakan akhlak yang sangat istimewa dan sangat agung yang telah diatur dan diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuklah ketika makan. Ketika makan pun ada akhlak-akhlak yang baik yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita nak usaha cari, supaya janganlah kita nampak sunnah ni hanya kepada ibadah, hanya pada sembahyang, hanya pada puasa, hanya pada zikir, hanya pada ibadat-ibadat yang kita nampak nilaiannya ukhrah, nilaiannya pada hari akhirat. Jangan hanya kita nampak di situ saja. Sebenarnya sunnah Rasulullah ni kan terlalu luas. Sebab tu bila dikatakan sunnah Rasulullah dinisbahkan kepada pertuturan Nabi, kemudian dinisbahkan kepada perbuatan Nabi, dan juga dinisbahkan kepada ikrar. Ini pembenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada ketika sunnah ini juga melibatkan tentang sirah nabawiyah, tentang cara kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah itu juga melibatkan sesuatu yang dinisbahkan kepada akhlakul karimah yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi luaslah. Okey, jadi luas. Jadi termasuk cara makan pun ada mengikut sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, baik, habis itu. Kata pengarang kitab ini bahawa adalah asuhan yang sebenar bagi seorang perempuan itu bolehlah diketahui pada hidangan. Jadi dia bagi tahu asuhan yang terbaik dari ibu bapa terhadap anak perempuan secara khususnya. Kalau nak nilai, kalau kita nak buat penilaian, nak melihat elok ataupun tidak asuhan ibu bapa tu kepada anak, terutama perempuan, lihatlah ketika dia berada di hidangan makan. Jadi maknanya kalau kita nak tengok seseorang tu akhlaknya baik ataupun tidak, kita lihat di tempat makan macam mana keadaan dia. Kerana dia kata adat-adat makan itu terlebih banyak mendatangkan kecercaan daripada adat-adat yang lain. Kerana dia kata adat-adat ataupun adab-adab ketika makan itu terkadang dia terlebih banyak mendatangkan kecercaan, ini mendatangkan hinaan, mendatangkan kejian daripada orang. Dengan melihat cara orang makan tu, terkadang boleh apa kita kata, banyak orang akan mengata kepada dia dengan melihat cara makan tu. Sebab tu dia kata pada awal tadi, kalau nak melihat elok ataupun tidak asuhan seseorang tu terhadap anak-anaknya, lihat pada waktu dia makan. Kalau baik cara makannya, kalau elok adab makannya, maka eloklah asuhannya. Tapi kalau sebaliknya, maka akan datanglah berbagai kata-kata, cacian atau cecaan daripada orang lain. Sehingga dia kata kecercaan ataupun cacian pada bab makan ni melebihi daripada adab-adab yang lainnya, melebihi daripada adab tidur, adab berjalan, adab belajar dan sebagainya. Okey.
Dan dikenal akan dia sama ada baik atau jahat asuhannya ialah pada ketika makan. Okey, itu kita kata tadilah. Makna kalau nak tengok baik ataupun buruk ataupun jahat asuhan ibu bapa terhadap anak, terutama perempuan, pada ketika makan. Sebab tu kena jaga baik-baik ni. Adab makan tu kena dijaga. Sebab apa? Makan ni lah salah satu keadaan yang kebiasaannya kita berhimpun dengan orang lain. Waktu makan ni waktu yang kita berhimpun dengan orang lain, yang banyak kita bersama dengan orang lain. Waktu makan lah dilihat oleh orang kelakuan tersebut. Kalau baik kelakuan waktu makan, dengan beradabnya, dengan ada etikanya, dengan apa kita kata kesempurnaan kelakuannya, maka orang pun akan kata molek budak ni. Nampak apa? Tengok tu cara makan dia. Allah, tertib terning orang kata. Molek je. Teratur je. Tu kita kata. Tapi kalau nampak apa ni kata-kata ni, berseranggah sekali, gopohnya, lahapnya, orang kata Allah, buruknya perangai. Siapalah mak ayah dia ni? Orang kata mak ayah. Mereka kalau dia dah peringkat 2 tu, orang tak kata mak ayah lah. Kata Allah, buruk perangai. Mari mana lah orang ni. Ni dah berapa hari tak makan agaknya ni. Ni tak duduk mana lah budak ni. Kenapa tengok cara makan tu? Ya Allah, ni bukan orang ni. Contoh. Jadi orang nilai pada makan. Sebab tu kena jaga baik-baik. Sebab tu ramai daripada kalangan kita ni, terkadang kita tak sedar orang tak berapa nak dengan kita sebab makan lah. Kenapa? Ketika makan tu terkadang menyebabkan orang lain ni jadi tak selera nak makan. Terkadang dengan sebab cara kita makan menyebabkan orang lain rasa terganggu waktu nak makan. Kita tak sedar sebab kita, yang penting kita kata, yang penting aku kenyang sudah. Orang nak makan ke orang tak makan ke, ikut pasal dia lah, yang penting aku makan. Tak boleh gitu. Kerana kita bukan makan bersendirian. Bahkan kalau makan bersendirian ni pun termasuk dalam kelakuan yang tak elok. Jangan pernah kita ni makan bersendirian. Maksudnya kalau kita ada kemampuan dan sebagainya, elakkan daripada makan bersendirian. Carilah teman. Kerana itu sebahagian daripada cara untuk kita mendapatkan kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kalau sentiasa makan sendiri ni, umpama orang yang kedekut lah. Dia nak seorang, nak kenyang seorang, nak sihat seorang, nak sedap seorang. Orang lain dia tak nak bagi. Okey. Baik. Lepas tu dia kata dikenal akan dia, akan seorang perempuan itu, sama ada baik atau jahat asuhannya, ialah pada ketika makan. Okey. Maka pada ketika itu iaitu ketika makan itulah hendaklah ia memeliharakan adab-adab yang akan datang, yang ini akan diberitahu. Jadi waktu makan dia kata jagalah adab ni. Jagalah adab yang dia nak bagi tahu ni. Yang pertama hendaklah ia membasuh tangan sebelum daripada makan. Ini termasuk dalam sunnah lah ni, iaitu membersihkan tangan kita sebelum daripada makan. Basuh tangan dahulu. Kerana apa? Kerana tangan kita ni kita tak tahu apa yang melekat kepadanya. Sebab tangan ni lah salah satu daripada anggota yang paling banyak bergerak melakukan satu-satu kerja. Walaupun kita kata saya tak pegang apa-apa, saya daripada rumah tu keluar je. Maknanya walaupun kita keluar daripada rumah, tapi tangan kita ni terdedah kepada udara. Mungkin waktu kita tak pakai sarung tangan dan sebagainya kan boleh melekat sesuatu, sebab dia ni termasuk anggota yang zohir. Jadi eloknya nak makan basuh tangan, nak makan basuh tangan. Lagi zaman kita sekarang ni, zaman yang dipenuhi dengan penyakit, lagilah dituntut supaya kita ni sentiasa membersihkan tangan. Basuh tangan. Pertama nak makan, basuh tangan. Kalau ada sabun sekali. Biar betul-betul bersih. Nak jaga, kita kata nak jaga kesihatan. Sebab tangan ni dia wasilah yang menyampaikan makanan tu masuk dalam mulut kita. Tu sebab kebanyakan daripada kita ni makan dengan tangan. Okey, makan dengan tangan. Ada orang makan dengan kaki, melainkan dia tak berkeupayaan, tangannya tak boleh tu baru dia makan dengan kaki. Jadi kita makan dengan tangan. Jadi tangan ni sebagai satu apa kita kata sebab yang menyebabkan makanan tu sampai ke mulut kita. Jadi sesuatu yang kita nak masuk dalam mulut, asalnya makanan tu bersih. Jadi kalau tangan kita kotor, jadi makanan tu menjadi kotor lah. Kerana tu basuh tangan supaya makan yang bersih pun masuk dalam perut menjadi bersih. Okey. Yang kedua, janganlah ia duduk pada majlis hidangan itu. Ini orang perempuan ni. Janganlah ia perempuan duduk pada majlis hidangan itu, melainkan kemudian daripada berhimpun semua orang, dan hendaklah
dipilihnya akan tempat yang patut dengan dia, dengan perempuan tu. Kalau kita hadir ke majlis orang ramai, ataupun kita duduk di rumah bersama dengan keluarga, ataupun bersama dengan rakan-rakan, ataupun berada di tempat luar, bila makan secara beramai-ramai, sudah dihidangkan makanan, jangan kita menjadi orang yang terlebih dahulu, mendahului orang lain. Sepatutnya diberikan dulu kepada siapa? Orang yang lebih tua. Kalau ibu, ibulah. Kalau bapa ada, ibu bapa. Kalau guru, bagi guru. Kalau ada orang yang soleh, bagi orang yang soleh. Kalau ada orang alim, bagi orang alim. Dulukan orang yang lebih tua daripada kita. Jangan kita duduk depan. Kerana tu bila nak duduk, tengok kesesuaian tempat. Jangan kita ajar anak kita ni ikut mana nak duduk je waktu makan. Jangan. Kalau memang situ ramai orang tua, jangan duduk kat situ. Makna kena duduk tempat yang bersesuaian dengan diri dia. Budak duduk bahagian budak. Kemudian ada yang dah peringkat umur besar sikit, dengan peringkat dia. Makna jangan letakkan mereka ni pada tempat-tempat yang tak bersesuaian. Nanti akan mengganggu. Kenapa? Orang tua ada cara makan dia, budak ada cara makan dia, orang pertengahan ada cara makannya. Jadi maknanya kena letakkan diri pada tempat yang sesuai, dan kena mendahulukan orang lain terlebih dahulu. Terutama kalau ibu bapa, dahulukan ibu bapa dulu di meja hidangan tu sebelum daripada kita. Waktu kita lihat pada awal-awal membicarakan tentang adab kepada ibu bapa ni, termasuk adab di meja hidangan lah. Kalau boleh biar mereka dulu yang makan pun tak apa, melainkan dengan izin mereka. Mereka suruh kita makan sama, tak ada masalah. Itu pun waktu kita nak makan ni, dahulukanlah mereka yang ambil makanan dulu, mereka yang ambil lauk dulu dan sebagainya. Kenapa? Takut-takut nanti kalau kita nak ambil sesuatu lauk, kita ambil dulu, padahal mata ayah kita tengok dah benda tu. Mata mak kita tengok dah benda tu, tapi kita dulu ambil. Dia kata aku baru nak ambil, anak aku ambil pula. Ini makna takut berkecil hati dia. Sampai macam tu sekali ulama ajar kita, supaya kita ni beradab. Okey. Jadi waktu duduk di majlis hidangan, yakni tempat makan, pastikan kita biarkan orang lain berhimpun dahulu. Dan janganlah sampai kita ni buatkan orang ternanti-nanti pun tak bagus juga. Maksudnya apa? Kita mari awal, tapi bak duduk tu bagi orang lain duduk dulu. Jangan sampai ibu bapa kita nunggu kita duduk siap lagi, bawa bangun tidur dan sebagainya. Kita pula dah macam apa? Dah macam pemasuri lah pula, orang tunggu kita dan sebagainya. Tu tak boleh pula. Maksudnya kita duduk samalah, cuma bagi mereka duduk dulu di tempat yang mereka nak. Bila dah ada kosong, barulah kita duduk, bersesuaian dengan keadaan kita ketika tu. Okey. Dan yang ketiga, hendaklah ia duduk dengan sehabis-habis diam. Hendaklah dia perempuan ni lah duduk dengan sehabis-habis diam. Hendaklah dia duduk dengan sehabis-habis diam, dan jangan menggoyangkan kepala dan memain-mainkan alatan hidangan itu. Tu bila duduk tempat makan tu, jadi kepala tu jangan lauk apa dia ni. Tu gitu. Tu tengok ataupun duk pegang sambil tunggu orang nak makan ni, kita pun ambil sudu tang duk main ting waktu duk main cawang ke ketuk dan sebagainya. Ni jangan. Ni jangan. Ni termasuk dalam akhlak yang dok molek. Kena ajar. Mana duduk sehabis dia lah, duduk yang sempurna lah. Kita kena ajar. Sementara tunggu nak sampainya lauk ataupun hidangan tu, mana duduk diam. Okey. Dan janganlah lama duduk padanya, dan janganlah pula duduk lama-lama pada hidangan. Maka hendaklah ia berhenti makan tu sebelum hilang laparnya. Maksudnya apa? Berhenti makan sebelum kenyang. Ini termasuk sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disuruh kita berhenti makan sebelum kenyang. Bukan berhenti makan sampai kenyang betul. Selagi tak kenyang, makanlah kenyang, makan kenyang. Orang Terengganu kata, makan kenyang. Maksudnya dia suruh kita makan sampai kenyang. Tu. Jadi sebenarnya sunnahnya apa? Kita berhenti makan sebelum kenyang. Tapi ada ketika memang diharuskan atas kita ni makan sampai kenyang. Ketika mana? Ketika kita dijamu oleh orang lain. Orang panggil kita pergi rumah dia, buat majlis dan sebagainya. Ketika tu memang disuruh kita makan kenyang. Kenapa? Kerana nak menghiburkan orang yang menjamu kita.
Sebab tu di antara adab kita makan di rumah orang yang menjamu kita, jangan kita kata tak apalah saya tak makan ni, saya sekarang ni tengah diet gini. Jangan kecil hati dia. Dia buat masak banyak tu, dia masak banyak ni, dia memang cadang tu nak bagi kita makan. Tiba-tiba sampai yang ni pun kata samalah saya tak makan nasi. Yang ni pula saya tak makan ni. Dah apa guna dia panggil kita makan? Baik kita kata kita puasa, senang. Dah dia tak jemput kita makan. Jadi bila dijemput datang ke rumah orang, makan kenyang. Selagi mana ada dia hidangkan, kita makan. Kenapa? Kalau habis, Allah dia lagi suka. Dia lagi suka kalau kita makan habis dia punya makanan. Kenapa? Memang dia nak sediakan makanan untuk kita makan. Dia akan rasa sedih bila mana? Bila kita sediakan makan banyak-banyak, kita makan sikit je, sehingga tak luak. Tu dia kata Allah sedihnya lah. Kenapa? Tak sedap ke makanan aku? Tak molek ke makanan aku sampai dia orang tak makan dan sebagainya. Ni kena jaga baik-baik sebab tu ni apa? Maksudnya makan kenyang, kita makan betul-betul kenyang ni ketika mana? Ketika kita dijamu oleh orang lain. Adapun kalau kita dah dengan kehidupan kebiasaan kita di rumah dan sebagainya, maka berhentilah makan sebelum daripada kenyang. Kenapa? Di antara faedah dan hikmahnya, kalau kita berhenti makan sebelum daripada kenyang, kenikmatan dan kelazatan makanan tu sentiasa dapat dirasakan. Kalau kita makan kenyang, ambil lagi dah. Jadi kalau kita makan rasa lapar lagi, sedap makan ni, sekejap lagi makan pula mana rasa makanan sedap tu masih ada. Tapi kalau kenyang, bodoh, ni ada lagi ni, tak bodoh, apa kenyang tak makan. Jadi nikmat makan tu jadi hilang. Sebab tu makanan yang dirasai lazat dan nikmat ni, iaitu makan ketika lapar. Orang yang makan ketika lapar, makanan tak sedap pun jadi sedap. Tu dia punya petua. Nak rasa makanan jadi sedap, maknanya apa? Biar perut tu betul-betul lapar. Kemudian bila dah makan, berhenti sebelum daripada kenyang. Okay? Dan jangan makan selagi tak rasa lapar. Ini di antara petua dia. Nak jaga kesihatan. Ini terkadang kita masa kenyang pun makan lagi, kenyang pun makan lagi. Itu yang jadi masalah. Okay? Ini dia pesanan dia. Sebab tu kita lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia menegah ketika seseorang itu makan dalam keadaan duduknya seumpama duduk yang sempurna untuk berehat. Seumpama bersandar ataupun bersila. Kenapa? Duduk yang macam ni memang duduk untuk makan banyak. Duduk bersandar atas kerusi kan, duduk punggung rata dia panggil. Tu duduk yang panggil muq'in. Orang yang duduk iqa' ni maksudnya duduk yang memang punggung dia rata. Rata punggung di atas lantai, seumpama bersila ataupun bersandar di atas kerusi dan sebagainya. Ni di antara duduk yang ditegahlah ketika makan. Kenapa? Kalau duduk macam ni memang duduk nak makan banyak. Kerana postur tubuh kita ni memang postur yang memang sesuai untuk masuk makanan yang banyak. Kerana tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika makannya tu, Nabi akan sentiasa dalam keadaan duduk yang bersedia untuk bangun. Duduk yang bersedia untuk bangun. Sama ada Nabi akan duduk dalam keadaan naikkan lututnya, lutut sebelah kanan, kemudian bertimpung ataupun duduk di atas kaki kiri. Ini salah satu keadaan duduk makan Rasulullah. Ini yang paling sempurna sunnah ginilah. Bila duduk macam ni, masa saya ngaji dulu dengan salah seorang guru saya, dia kata ni lah di antara duduk yang dapat menutup 2/3 bahagian lain daripada dimasuki oleh makanan. Bila kita duduk macam ni, perut kita yang sebelah sini dia tertutup, dia tertekan. Maknanya makanan tak akan masuk sini. Kalau masuk, dia akan pergi ke sebelah kiri yang kosong ni. Jadi apabila masuk 1/3 daripada makanan, kita rasa penuh dah. Waktu tu jangan tambah lah, cukup dah. Tapi kalau dah rasa senak perut gini, kita pun duduk. Bila kita ubah posisi duduk ni, dia tak jadi dah. Maka dia akan jadi rasa terbuka balik. Tu jadi tambah. Okey, ni satu keadaannya. Kita duduk dalam keadaan gini. Duduk yang kedua seumpama duduk tahiyat awal. Duduk tahiyat awal maknanya kita duduk dalam keadaan gini, tetapi tumit kita tinggikan. Tinggikan tumit tu, mana punggung kita duduk atas tumit. Duduk makan gini. Ini di antara bentuk sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduk yang memang kita nak cepat bangun. Bukan memang duduk tu nak menunjukkan apa kita kata keadaan nak makan semata-mata. Tak. Ini di antara bentuk duduk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ni menyalahi semua lah ni. Sebab tu kita ni jadi obesity kalau makan. Tak cukup makan dan sebagainya. Sebab apa? Duduk cara kita makan ni memang duduk memang untuk makan sungguh. Duduk atas kursi, kadang duduk sela dan sebagainya. Itu memang duduk untuk makan betul. Ada pun Rasulullah tak lah.
Okey. Jadi maknanya kita kalau rasa nak ubahlah. Kalau tak pun nak buat macam mana kan. Okey. Ini nak bagi tahu sajalah tu bentuk sunnah makannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Kemudian dia kata hendaklah ia perempuan tu duduk pada majlis hidangan itu dengan berpatutan. Apa maksud berpatutan? Iaitu jangan sangat hampir dan jangan pula sangat jauh. Tetapi jauhnya itu dengan berpatutan sekadar boleh mencapai makanan itu sahaja. Dengan tidak pula menyempitkan orang yang dekat dengan dia. Bila duduk di hidangan tu, hidangan makanan tu, dia kata duduklah dalam keadaan jarak tu yang berpatutan. Sehingga taklah terlalu jauh. Bila jauh ni kita terpaksa berdiri jangkau orang tu ambil tu nak ambil makanan. Tu. Dan janganlah kita ni terlalu dekat sangat dengan lauk pauk tu sehingga orang lain tu jadi sempit nak ambil makanan. Tapi mana berpatutan. Berpatutan. Jangan sampai kita terlalu tangan tu melangkah terlalu jauh, maknanya berpadanan lah. Berpadanan supaya taklah menyusahkan orang lain dan taklah dipandang sebagai tidak kita kata ni tak dipandang sampai terlalu banyak bergerak ketika makan. Okey, dan jangan pula menyempitkan orang yang dekat dengan dia. Jangan kita ni jadi orang yang bila makan tu menyebabkan orang yang sebelah ni rasa sempit. Ada setengah orang kalau makan sedepa lengan dia ni buka ni. Duduk makan sebelah ni. Ni duduk suak gini. Orang sebelah ni rasa macam mana aku nak makan ni. Kita sendiri payah. Tu tak kira lagi jenis angkat makan buah gini. Astagfirullahalazim. Ni kena jaga belaka ni. Ni termasuk akhlak lah. Orang tengoklah tu kelakuan tu. Kerana tu pada bab mengambil makanan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mengajarkan ambillah makanan yang dekat dengan kamu. Apa yang dekat dengan kita tu ambillah. Kalau memang depan kita sayur-sayurlah. Lagi tak diulu kat kita tulah. Mana bolehlah kita nak minta. Tapi maknanya kita dahulukan apa yang dekat dengan kita. Kalau kita makan di dalam talam dan sebagainya, kerana tu dia suruh ambil makanan yang dekat dengan kita terlebih dahulu. Baru kita ambil makanan yang lain. Kalau kita makan berhidang pun macam tu. Ambil makanan yang dekat dengan kita. Okey, jangan sampai kita melangkau. Tiada harus ia bertelekukan tangannya di atas hidangan. Okey, maksudnya apa? Jangan duduk depan hidangan gini. Ni teleku ni letak gini. Awak tengok betul ni. Mana molek ni. Tu jangan. Tu kena jaga. Okey. Tetapi hendaklah ia duduk tegak betul. Duduk tegak atas kursi lah kalau duduk atas kursi, ataupun duduk dengan cara yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan janganlah ia membongkok. Dan janganlah terlalu membongkok ke depan ketika nak makan, atau menjerongkong. Menjerongkong ni maksudnya berdiri dengan mencondongkan badan ke depan. Kita diri nak ambil lauk tu, kita sampai ke depan. Besar meja makan dia tu. Sampai kena berdiri tu. Berdiri sampai ambil ke depan. Termasuk tu. Okey. Sehingga satu keadaan kita tak sampai tu, tangan kita duduk tekan atas meja ni. Nak ambil jauhnya makanan. Ni kata jangan sampai buat macam tu. Okey, tak boleh. Ini termasuk dalam adab yang tak elok. Melainkan dia kata sedikit pada ketika mencapai makanan. Sedikit tak apa. Paling tidak meja kita taklah sampai 3-4 meter. Besar sangat meja makan tu tak. Maknanya kalau kita setakat sikit tu bolehlah. Lagi kalau kita makan di rumah tu, meja kita pun tak besar mana. Mana tak perlulah sampai kita berdiri untuk ambil lauk dan sebagainya. Tapi kalau kita makan di majlis yang besar-besar dan sebagainya, disediakan yang duk pusing tu, dom tu, apa lagi nak susah kan? Kita tunggu je lah selagi sampai kat kita. Lagi tak sampai, kita tunggulah. Kan benda tu akan berpusing. Jadi kita jangan bimbang sampai tak kat aku ni. Ni orang ada 8 orang. Ayam ada 6 ketul je. Ni ambil. Sudah. Tak sampai tempat kita, takut habis kita pun bangun, ambil capai. Jangan. Kalau tak dapat tu mana bukan rezeki kita lah. Biasanya kalau makan hidang macam tu, macam biasanya makanan yang mahal, umpama udang dan sebagainya, dia memang tak banyak, dia buat limited saja. Orang 8 orang, udangnya 4 ekor saja. Dia pakai balah tu, pakai jeling. Sampai tak sampai tempat aku. Sampai tak sampai. Takut tak sampai, kita pun bangun. Ambil. Orang kata, ni budak ni mari mana lah ni. Okey. Tu maknanya dalam bab makanan jangan berebut lah. Ada rezeki ada, kalau tak ada tak apalah. Apa nak bimbangnya? Mana kita sekadar makan apa yang direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kalau kita kata tak dapat, mana itu bukan bahagian kita lah. Adalah bahagian yang lain nanti. Okey. Allahu Akbar.
Yang keenam dia kata ambillah makanan itu dengan tangan kanan. Bila kita nak suap masuk mulut, pastikan dengan tangan kanan. Jangan ambil dengan tangan kiri. Kalau tak silap saya bagi tahu dah sebelum ni pada bab makan tu. Mana kalau nak ambil tangan kiri sekadar mencedok lauk masuk dalam pinggan kita tak mengapa. Itu bukan maksudnya masukkan makanan dalam mulut, tapi kalau masukkan makanan dalam mulut tak boleh dengan tangan kiri. Kalau kita nak ambil lauk, lagi-lagi kita makan di hadapan orang, boleh jadi orang tak berapa nak suka dengan kelakuan kita ambil dengan tangan kanan, tangan kita bekas makan, pegang sudu dan sebagainya. Jadi orang lain nak ambil pula, jadi takut orang lain jadi dia jadi macam geli dan sebagainya, tak jadi ambil makan. Ketika nak ambil lauk, boleh kita ambil dengan tangan kiri, masuk dalam pinggan kita. Tapi jangan ambil tangan kiri kita pun hirup, so betul letak balik dalam mangkuk. Ni lagilah orang tak nak makan dengan kita. Mana masuk dalam pinggan kita lah. Kemudian kita pindahkan dengan tangan kanan. Masuk dalam mulut tu dengan tangan kanan. Kenapa? Ini termasuk larangan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, la ya'kulu ahadukum bishimalihi wa la yashrabu bishimalihi fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Artinya apa? Janganlah salah seorang daripada kalian ni makan dengan tangan kirinya, dan jangan pula minum dengan tangan kirinya. Kenapa? Kerana sesungguhnya syaitan tu makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Nak makan jangan tangan kiri. Terkadang kiri kanan makan, kiri minum. Kan kiri kanan. Mana jangan. Mana elok-eloknya minum ni setelah kita habis daripada makan. Sebab tu dahulukan makan dengan minuman sedikit supaya lancar kita punya saluran nak masuk makanan tu, supaya tak lekat. Kita minum sebahagian air. Kemudian bila eloknya makan, apabila sudah selesai daripada makan, barulah kita minum air. Ini di antara kaedah yang boleh mendatangkan kesihatan. Tapi kalau tak dapat tidak kerana pedas ataupun tercekik dan sebagainya, maka ambillah makanan tu dengan minuman tu dengan tangan kanan ketika kita tengah makan. Okey. Baik. Dia kata ambillah makanan itu dengan tangan kanan dan dimulakan dengan mengucap bismillah. Ini sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya kita menyebut sebelum daripada makan tu kita membaca bismillah. Paling sempurna kita baca bismillahirrahmanirrahim. Sehingga mengucapkan bismillah ni dituntut, walaupun bagi orang yang sedang selepas berjunub belum mandi, dan perempuan yang haid pun dituntut untuk makan tu dengan membaca bismillah. Dengan bismillahirrahmanirrahim. Dia yang lebih utama mana? Yang lebih utama baca bismillah ni iaitu pada setiap suapan makanan yang kita makan. Sekali suap bismillahirrahmanirrahim. Atau ambil lagi bismillahirrahmanirrahim. Atau ambil lagi bismillahirrahmanirrahim. Tu yang paling utama. Dan ada lagi yang lebih utama. Yang lebih utama tatkala membaca bismillah ketika akan makan, dan hamdalah ketika selesai makan dengan menguatkan suaranya. Yang sekira-kiranya kuat suara ni didengar oleh diri dia seorang sajalah. Ataupun orang yang sebelah. Tapi jangan sampai kita kuat sampai makan kat dapur orang tamu dengar tu, tu kuat lebih sangat. Tu lebih sangat. Mana sekadar kita dengar ataupun orang yang di sebelah kita. Tu termasuk dalam sunnah. Mana sekali kita makan bismillahirrahmanirrahim. Habis telan alhamdulillah. Lepas tu ambil lagi bismillahirrahmanirrahim. Habis makan alhamdulillah. Kenyang tak? Kenyang. Berkat lagi. Berkat lagi. Tu kena ajar. Sebab setiap suapan kita sertakan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kalau kita lupa baca bismillah, baca bismillah lupa pada pertengahan, ataupun dah sudah tu baru baca bismillah dah tadi. Tu pertengahan tu, ataupun setelah kita suap sekali, dua kali, tiga kali baru tinggal dah baca bismillah tadi. Maka bacalah doa bismillahi awwalahu wa akhirahu. Bacalah bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyatakan idza akala ahadukum ta'aman falyaqul bismillah fa in nasiya fi awwalihi falyaqul bismillahi ala awwalihi wa akhirih.
Jika seseorang daripada kamu nak makan, maka sebutlah Bismillahirrahmanirrahim. Kalau lupa pada permulaan tu baca Bismillah, maka bacalah pada pertengahannya itu Bismillah, Bismillahi awalahu wa akhirahu, ataupun Bismillah ala awalihi wa akhirihi. Itu di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan apabila dah makan lupa, tak apalah, lupa dah tadi. Dia tak payah baca, jangan. Kerana kena baca juga. Sebab ada satu peristiwa ketika Rasulullah duduk dengan sahabat ni, duduk di masjid, Nabi SAW dia perhatikan ada seorang sahabat yang lain datang. Mungkin dalam keadaan dia lapar dan macam mana tu, dia datang masjid tu dengan membawa sedikit makanan. Dia pun makan. Nabi SAW pun perhatikan. Dan tak lama lepas tu Nabi senyum. Nabi senyum depan sahabat. Lepas tu sahabat tanya, "Ya Rasulullah, tengok orang makan pun Nabi suka." Nabi senyum tengok orang makan. Nabi kata, "Aku bukan suka kerana tengok dia makan, tetapi aku suka melihat kelakuan dia." Jadi dia masuk ke masjid, Rasulullah kata waktu dia masuk ke dalam masjid ni mungkin dia lapar. Jadi dia makan suap, 2 suap, 3 suap, dia lupa baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian waktu dia tak baca Bismillah, aku lihat syaitan tu bergebuk-gebuk masuk dalam mulut dia. Apabila masuk suapan yang ketiga, dia pun ingat. Yang dia tak baca Bismillah, lalu dia baca doa tadi, Bismillahi awalahu wa akhirahu. Dia baca doa tu. Aku perhatikan syaitan masuk tadi, keluar mula, berguling-guling. Jadi aku tengok syaitan terguling, aku tahu suka, kata. Dah masuk dalam tubuh umat aku. Jadi siapa yang makan tak baca Bismillah ni, mana bergebuk-gebuk lah syaitan masuk dalam diri kita. Walaupun anak yang masih kecil, kitalah yang bacakan untuk dia. Kerana anak yang masih kecil ni nak nyusu, umpama contoh, ibunya sebelum nyusu tu bacakan doa Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia dah mula merengkat naik sikit, sebulan, 2 bulan dah boleh makan, ataupun 5 bulan ke atas lah, waktu dia tak boleh pandai cakap lagi apa dan sebagainya, maka ketika nak makan, siapa yang bacakan doa untuk dia? Ibu lah yang bacakan doa untuk dia. Lagi asalnya sebelum nak suap ke anak tu, ibu tu dia cicipkan di mulut dia dulu. Ambil berkat ibu tu masuk dalam mulut anak tu. Mana dia rasa, kemudian dia pun masukkan. Dia pun masukkan dalam mulut anak tu. Dengan membaca doa. Tak apalah kalau setakat Bismillah pun Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim pun Bismillahirrahmanirrahim, ataupun dengan doa yang biasa kita baca itulah. Dengan doa yang biasa dibaca sebelum daripada makan. Antaranya Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Itu di antara doa yang banyak kita dengar lah. Dan ada doa yang lain, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa at'imna khairan minhu wa qina azabannar. Itu di antara doa yang panjang sedikit. Jadi apa-apa pun doa, kalau tak erti dalam bahasa Arabnya, bahasa Melayu, ya Allah, aku mohon keberkatan daripadamu terhadap rezeki yang kau berikan kepada kami dan makanan yang masuk dalam perut kami. Mintalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sebelum daripada makan. Tak salahnya. Tak salahnya. Jangan kita anggap apa nak doa sebelum makan, Bismillah saja tak cukup ke? Tak ada masalah lah, tak ada larangan. Tak ada larangan kita nak berdoa sebelum daripada makan. Allah Ta'ala menyatakan, Ud'uni istajib lakum. Berdoalah kepada aku, nescaya aku akan tunaikan untuk kamu. Allah tak kata doa kat mana. Doa secara umum lah, mana-mana tempat kita boleh berdoa, melainkan di tempat-tempat yang memang ada larangan secara khusus. Dalam tandas ke, di tempat kotor, di tempat maksiat, itu tak disuruh kita, dilarang untuk kita berdoa. Selain daripada tu boleh. Nak makan baca doa, tak ada masalah. Nak sebelum masuk tandas pun kita boleh baca doa. Apatah lagi ketika kita nak menghadap rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey? Tu. Sebelum daripada makan, kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila telah selesai makan, apabila habis, barulah kita menyebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kerana telah memberikan kepada kita rezeki-rezeki yang baik untuk kita makan. Okey. Dengan suara yang sederhana, dia kata, mana taklah terlalu kuat. Sederhana ni memadu untuk kita dengar. Kalau kita nak doa untuk orang lain, mana memadu untuk jemaah yang duduk bersama dengan kita tu mendengar bacaan doa yang kita sebutkan. Okey, jangan sampai terlalu kuat. Tu. Lagi kalau makan ramai-ramai, orang yang tak doa, maksudnya orang lain pun baca bismillah dengan cara-cara dia lah. Kita pun bacalah Bismillahirrahmanirrahim, barulah kita makan. Okey. Dan yang seterusnya, meletakkan kain di atas lutut atau hingga ke dada.
Itu sangat baik. Supaya apa? Tiada mengotorkan pakaian, kiranya makan bermeja. Ni biasanya orang makan kat hotel lah ni. Iaitu kita letak kain apa kat sini, orang panggil nama kain tu, saya pun tak tahu nama apa. Letak sangkut kat sini, kadang ada sangkut turun ke bawah, ataupun dia letak kain tu di atas pehanya ni, untuk mengelak daripada makanan jatuh. Untuk mengelak daripada makanan jatuh. Tak ada masalah. Kalau memang untuk menjaga kebersihan, maka ahlan, tak ada jadi satu larangan. Walaupun ini tak termasuk dalam bentuk sunnah Rasulullah yang Nabi buat, tak ada masalah. Tapi kalau nak menjaga kebersihan, termasuk sunnah lah. Kerana Rasulullah pun dia menjaga kebersihan. Cuma Nabi tak makan atas meja, dia makan kat bawah. Ni memang jaranglah berlaku seumpama tu, jatuh atas atau peha kita ataupun jatuh baju kita. Melainkan kalau makan atas meja ni memang kita makan, makanan tu akan mudah untuk jatuh. Jadi tak salah kalau nak pakai benda gitu. Dan anak-anak kecil pun memang kita pakaikan. Budak-budak yang masih kecil lagi, ketika dia nak makan tu, bimbang nestem dia ke, nasi dia kena pada baju dan sebagainya, maka kita letaklah tuala di sini ke, ataupun letakkan apa kita panggil apron, orang panggil apron. Pakai apron tu untuk dia makan. Apron bukan orang masak. Orang masak dah ikutlah apa pun, yang penting kain tu yang boleh menutup pakaian daripada kotor. Okey. Dan termasuk kalau nak ikut sunnah, termasuk sunnah ni makanan sebelum meletak makanan tu yang ada saprah. Diamparkan satu kain sebelum kita meletakkan makanan. Itu termasuk sunnah. Yang tu termasuk sunnah. Mana jangan biarkan makanan tu diletakkan di atas lantai semata-mata. Jangan. Perlu ada saprah. Yang ni hamparan ataupun kain yang kita gunakan untuk lapik ataupun alas sebelum kita meletakkan makanan. Okay. Dan yang seterusnya, yang ke-8, janganlah sekali-kali pelahap. Janganlah sekali-kali pelahap ataupun gelojoh lah kita kata ni. Orang yang pelahap ni macam seolah orang yang takut tak dapat makanan, ataupun orang yang tak kecukupan makanan. Tu pelahap, makan laju. Semua benda dipenuhkan dalam pinggan dia. Takut tak dapat dia panggil. Tu nasi dia letak, kemudian lauk ni sampai penuh. Kalau kita kata dalam bekas yang bulat tu ada 7-8 jenis lauk, semua ada atas dia punya pinggan tu. Tu dia panggil orang yang pelahap. Kalau kita nak lihat sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak melebihi daripada 3 lauk ada atas pinggan Rasulullah. Tidak lebih daripada 3 jenis makanan. Kalau kata ada roti, kemudian ada 2 tamar ataupun ada sikit daripada kuah yang Nabi letakkan untuk makan. Itu dibentuk sunnah Rasulullah. Jadi kalau lebih daripada tu, kita termasuk sunnah lah. Okay? Janganlah sekali-kali pelahap. Kerana orang yang pelahap, yakni orang yang gelojoh ketika makan, memudaratkan kesihatan, akan menyebabkan kemudaratan kepada kesihatannya, kerana makan dengan kita kata berbagai-bagai jenis makanan, dan makan tu dalam keadaan gelojoh. Maksudnya pelahap ni orang yang makan tu laju je, tak ada adab ketika makan. Okey. Apatah lagi keadaannya itu, keadaan orang yang pelahap ni suatu perangai yang terkeji lagi hina. Memang teruklah. Kalau orang tengok pun orang kata, Allah, bela ke budak ni makan gini ni. Biasanya orang akan kata gitulah. Jenis orang takut tak dapat makanan ni, jenis orang takut tak dapat lauk ni, penuh atas dia punya pinggan tu. Dia seorang saja habis lauk lain, kemudian makan gelojoh pula tu, sampai jatuh ke bawah dan sebagainya, habis muka-muka semua dan sebagainya. Tu kita kena jagalah tu. Lagi-lagi orang perempuan. Ya Allah. Okey. Jadi orang akan lihat kelakuannya itu termasuk dalam perangai yang buruk, lagi keji. Okey. Baik. Dan yang seterusnya, janganlah mengambil makanan yang lain melainkan kemudian daripada sempurna memamah dan menelan akan dia. Jadi mana jangan ambil suapan yang lain melainkan setelah selesai kita mengunyah serta menelan makanan yang ada dalam mulut ni. Mana jangan sampai penuh. Mana bila dah selesai telan, baru kita ambil makanan yang lain masuk dalam mulut kita. Ini setengahnya kat dalam mulut tak habis lagi, dia ceduk lagi. Penuh mulut. Okey. Sebab tu dia kata jangan mengambil makanan yang lain. Ini suapan yang lain melainkan kemudian daripada sempurna memamah dan menelan akan dia akan makanan. Dan tiada patutlah mencekut. Mencekut ni maksud mencekup. Mencekup ataupun memegang makanan itu dengan semua anak jarinya. Jadi kalau pegang ayam tu penuh.
pegang tu apa kita kata penuh jari tu pegang belaka. Tu kalau nak makan tu, kalau nasi tu maknanya penuh tangan gini. Penuh tu. Tu dipanggil cekut. Cekut makanan. Kalau dengan jari lah, kalau dengan sudu tu tak lah. Tu dia kata jangan pakai telah, mana sikit je lah. Sebab tu sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini kerana bentuk makanan lah, jenis makanan Rasulullah ni jenis makan roti, makan korma, makan daging, mana jenis makanan yang memang berketul-ketul. Jadi Rasulullah sunnahnya makan dengan 3 jari. Nabi akan makan dengan 3 jari. Mana tak semualah, mana sikit lah. Kalau 3 jari ni ibarat daripada cubit makanan tu sikit. Beza kan kalau kita makan roti dengan 3 jari dengan roti dengan 5 jari kita ambil. Kan banyak tu. Tapi ada pun kita ni kebiasaan orang Melayu memang kita makan ni dengan 5 jari kita. Sebab makanan kita tu jenis makanan yang memang sepatutnya menggunakan 5 jari. Umpama kita makan nasi. Mana jangan sampai penuh lah. Jangan sampai penuh sini. Mana ujung je lah. Kita makan ujung sikit. Kita suap gitu je lah. Mana dia kata jangan sampai kita cukup penuh ni. Makan kita. Tu jangan. Itu je, jangan makan macam tu. Itu termasuk kelakuan yang buruk. Ataupun dia kata memenuhkan mulut dengan makanan. Terlalu penuh mulut dengan makanan. Kerana yang demikian itu, yakni memenuhkan mulut dengan makanan, menyusahkan memamahnya. Kan susah nak kunyah bila makanan penuh. Kenapa sembuh kadang penuh ni. Tu. Kerana yang demikian tu, kerana penuhkan makanan tu menyusahkan memamahkan. Yang ini susah untuk mengunyah dan menjadikan buncit pada pipi yang penuh. Umpama contoh tu, penuh. Bila dah penuh nak kunyahkan susah. Nak keluarkan balik takut orang tengok. Makan depan orang ramai kan. Jadi makna tu jangan sampai macam tu lah. Sebab tu dia punya kaedah dia, kita makan, bila kita makan habiskan suapan yang pertama, kita dah kunyah apa semua. Betul Rasulullah di antara kaedah sunnahnya dia memperbanyakkan mengunyah makanan sebelum ditelan. Memperbanyakkan mengunyah, sehingga ada riwayat kata sampai ke 20 hingga 30 kali kunyahan. Nak kata banyak lah tu kunyahan sampai makanan yang ada dalam mulut ni betul-betul hancur. Barulah bila betul-betul hancur ni dia masuk dalam perut kita ni, dia hadam dengan baik. Tapi kalau kita jenis makan telan, bertokorlah dalam usus tu. Sebab tu terkadang berlakunya sembelit ketika nak berak, kemudian rasa sesak dan sebagainya. Kenapa? Usus tu terpaksa bekerja lebih. Dia nak menghancurkan makanan tu terpaksa bekerja lebih. Sedangkan fungsi gigi ni Allah Ta'ala jadikan dengan gerahamnya, gigi taringnya, gigi depannya untuk menghancurkan makanan. Jadi apa guna fungsi gigi kalau kita jenis makan telan? Tak ada fungsi lah. Rugilah nikmat gigi kalau kita tak guna. Umpama contoh budak-budak kan, waktu budak-budak makanannya tak sama dengan makanan orang tua. Pengkat budak-budak kecil, dia makan jenis makan bijiran yang halus. Kena blender, nak makan nasi kena blender, ayam pun dia blender, daging dia blender. Supaya apa? Supaya masuk dengan lawas. Sehingga terkadang budak kalau kita bagi ketulan yang besar sikit tu boleh menyebabkan dia nak muntah. Kenapa? Tak lepas nak masuk saluran dia. Kita orang tua gitu juga. Bila gigi kita ada tapi kita tak gunakan gigi kita, dia ni makan sumbat, maka usus kita yang kecil ni dia akan jadi rosak. Dan dia banyak melakukan kerja sehingga nanti usus tu akan lama kelamaan akan menyebabkan mudarat. Kerana tu bila makan jangan sampai terlalu penuh mulut. Bila penuh mulut tak boleh nak kunyah. Akhirnya kita ambil keputusan, ambil air, kita pun kuk telam belaka masuk dalam. Bila dah sampai kat dalam ni barulah dia tersumbat dan sebagainya. Itu di antara adab lah akhlak makan. Sebab tu sunnah ni membetuli dengan, dan sunnah Rasulullah dengan kunyah banyak dengan dan sebagainya, hikmahnya membawa kesihatan kepada kita. Membawa kesihatan kepada kita. Sebab tu dia kata jangan. Maka inilah suatu kelakuan yang mengaibkan. Mana kelakuan yang mengaibkan tu? Makan sampai penuh mulut sehingga buncit pipinya ataupun kembang pipinya ini termasuk satu kelakuan yang mengaibkan. Lagi-lagi pada orang perempuan. Laki pun aib, orang perempuan lagi mengaibkan. Sebab tu kita kena tahulah adab makan tu. Biar sempurna kunyahan-kunyahan kita, barulah kita ambil makanan yang lain. InsyaAllah kita akan dapati makanan yang kita makan walaupun sedikit, tetapi bila kita menjaga kunyahannya sampai hancur makanan tu masuk dalam perut, kita rasa kenyang. Kita rasa kenyang. Kita tak berhajat kepada makanan yang banyak. Kalau kita mengikut apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan dia kata lagi, suapannya itu hendaklah pertengahan saja. Ini tidak banyak dan tidak pula terlampau sedikit, mana pertengahan. Sekadar yang kita kata mulut kita tu taklah sampai nampak menggelembung. Pertengahan saja. Dan jangan terlalu sedikit. Sedikit sangat jadi lambat pula makan. Dan jangan pula terlampau segera pada menyuapnya, tetapi hendaklah dihancurkan dahulu makanan itu, kemudian barulah menyuap pula. Maknanya kita jangan cepat sangat untuk menyuap. Selepas suapan pertama, jangan ambil suapan yang kedua. Mana selesaikan dulu dalam mulut, baru kita rasa dah lega mulut, baru ambil suapan yang kedua, baru kita makan lagi. Dan janganlah mengotorkan tangan atau kain baju dengan makanan. Maknanya kalau kita makan dengan tangan kanan, jangan sampai tangan kiri kita ni boleh menyebabkan kotor dan sebagainya. Ataupun jangan menyebabkan sampai baju kita tu jadi kotor dengan sebab makan. Kena makan banyak sangat hingga tak sedar jatuh atas pakaian dan sebagainya. Ini semua benda adab yang kita perlu jaga. Okey. Dan yang seterusnya dia kata, satu lagi, okey. Janganlah memilih apa-apa yang disukainya saja. Tetapi apabila ia dapat suatu yang tiada digemari oleh nafsunya, maka hendaklah diletakkannya dengan tiada menzahirkan kebencian atau meluat akan makanan tu. Ada ketika jamuan yang kita yang dihidangkan kepada kita, terutama kalau bukan kita masak sendiri. Kalau kita masak sendiri ni lain, kita boleh tahu apa yang kita nak makan, apa yang kita tak makan. Ini mana bila hidangan tu disediakan oleh orang lain. Jadi bila disediakan orang lain ni, janganlah kita makan sesuatu yang umpama contoh kita suka saja. Yang kita suka saja. Okey, jangan kita ambil bahagian kita suka dalam satu lauk, umpama contoh ada sayur, kemudian ada udangnya, kemudian ada kita kata ketamnya. Jangan kita duk pilih udang je. Udang je kita ambil. Kita tinggalkan orang lain tu sayur saja. Pun tak jadi juga tu. Maknanya jangan kita pilih benda yang kita suka saja. Okey. Tetapi apabila ada suatu yang tiada digemari daripada makanannya tu, oleh nafsunya, memang ada jenis makanan yang kita tak suka, maka hendaklah diletakkannya dengan tiada menzahirkan kebencian atau meluat akan makanan. Mana biarkanlah. Kalau kita tak suka tu, jangan kita ambil. Kita biarkan. Tapi jangan kita kabar. Tak buat aku sedap ni, tak molek makanan, benda makanan macam ni. Tu jangan. Jangan sampai kita zahirkan kita benci pada benda tu. Tak mau makan, tak mau ambil lah. Tak mau ambil. Kita jangan ambil. Kerana ini termasuk sebahagian daripada akhlaknya Rasulullah SAW. Nabi tak pernah mencela makanan. Dan Nabi tak pernah melaknat kepada makanan. Kalau Nabi tak makan, Nabi khabar tak makan. Kalau kita lihat cerita yang kita pernah ceritakan sebelum ni, iaitu ketika Rasulullah duduk di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Ketika Abu Ayyub Al-Ansari ni dia menyediakan makanan, maka Rasulullah kalau makan, Nabi tak habiskan. Maksudnya apa? Makanan yang tersisa tu Nabi akan berikan kepada sahabat-sahabatnya, ataupun bagi kepada Abu Ayyub Al-Ansari untuk dimakan kepada ahli keluarganya. Itu memang Nabi nak beri berkat dia kepada keluarga Abu Ayyub Al-Ansari. Tapi ada satu ketika Abu Ayyub Al-Ansari buat satu sup, jenis makanan sup ni, dia letak bawang. Dia hantar kepada Rasulullah. Tak lama lepas tu pembantu bawa balik makanan tu, tak terusik sikit pun. Tak terusik pun. Kemudian Abu Ayyub ni bimbang lah. Sudahlah, ke ada benda-benda haram dalam ni sampai Nabi tak makan. Jadi dia pun jumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, aku lihat makanan hari ni tak tersentuh pun. Kenapa? Nabi kata, sesungguhnya ada sesuatu yang aku tak gemar untuk makan, tapi tak menghalang kamu untuk makan. Nabi kata, tak gemar untuk aku, tapi tak menghalang kamu untuk makan. Lalu Abu Ayyub tanya, apa dia? Tu dalam tu ada bawang. Kerana bawang ni baunya tu menyebabkan aku jadi tak selesa. Dan nanti aku ni biasa bermunajat. Adanya Jibril datang bertemu dengan aku. Jadi dalam keadaan bau tak selesa ni, Jibril kadang tak berapa nak, malaikat tak berapa suka dengan bau-bau yang busuk. Kerana takut tak makan. Tapi Nabi dah celah lah. Nabi tak kenapa masak letak bawang ni? Kenapa letak benda ni? Kenapa tak masak ni, tak boleh ke? Tu celah dia panggil. Tak mau makan, senyap je lah. Tak usah ambil. Bagi orang lain. Gitu kaedah dia. Jangan mencela kepada makanan. Mencela pun tak boleh, nak memuji sangat pun tak boleh. Kita puji sangat makanan. Sedap lah makan ni. Molek sangat lah, baik sangat lah, tip top lah sebagainya. Tak boleh juga.
Ini maknanya atas makanan ni bersederhana saja. Kalau sedap, alhamdulillah lah. Kalau tak sedap pun tak apa, saya tak makan. Gitu je kaedah dia. Jangan kita terlalu mengangkat-angkat sangat dengan makanan. Itu di antara akhlak. Okey, terutama bila di majlis lah. Ada setengah orang kadang dia apa ni, dia tak kira majlis. Bila dia tak kira kat mana ada orang ke, tak ada orang ke, dah pasal jenis suka komplain makanan ni, depan-depan orang ramai dia kata, "Ini apa dia ada ni? Apa patutnya tak ada ni. Benda masak gini ni. Ni ayam duk molek ni. Tu tak boleh. Setengahnya lagi kata ni meleh tak meleh aja ni." Depan orang ramai. Asal kau apa gitu. Kalau kita mau makan, kita senyap sudahlah. Kalau kita jaga warak kita, tak usah pergi majlis orang. Ni depan-depan orang. Tu pun tak kena juga kaedah macam tu dah. Tu kena jaga baik-baik. Ni cara nak membentuk akhlak kita. Kerana kita tak tahu. Bila kita buat satu perkara, orang sebelah kita pun tak berapa sedap. Takut tuan rumah dengar tuan rumah dengar pun rasa macam kecil hati dan sebagainya. Apatah lagi kalau kita duduk di rumah, mak kita tolong masak, kita komplain macam-macam. Mak tu rasa masak sendiri ya mu. Ni tak sedap, tu tak sedap, ni tak kena, ni tak molek. Jangan cakap macam tu. Mana makanlah sekadar yang kita boleh makan. Kalau sedap kita makan banyak sikit. Kalau rasa tak sesuai dengan selera kita, sekadarnya kita makan. Jangan sampai dia rasa kita ni tak suka dengan makanannya. Itu tak bagus ada sikap macam tu. Okey. Oleh kerana masih banyak lagi adab berkenaan dengan makan ni, jadi kita berhenti dulu di sinilah insya-Allah. Kalau tidak ada apa-apa yang menghalang kita akan bersambung semula pada malam esok insya-Allah. Okey, sampai situ dulu adab yang ke-11. Kita akan sambung adab yang seterusnya nanti. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa li ashabil huquqi alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.